Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Tuan Pengurus Majlis, rakan-rakan ahli panel, kepada pihak penganjur, kepada para petugas dan juga urusia, dan juga kepada mereka terlibat sama ada secara langsung atau secara tak langsung untuk menjalankan program kita pada malam ini. Yang saya hormati dan saya kasihi perempuan, muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang diri sekalian, berserta juga kepada seluruh mereka dapat bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah malam ini cuaca cukup baik, dan ini menunjukkan bahawa majlis kita ini cukup diberkati, kerana majlis yang kita adakan pada malam ini merupakan majlis ilmu, dan pada majlis ilmu ada barakahnya, kerana turut hadir dan juga serta dalam majlis ilmu ini ialah para malaikat-malaikat yang akan membentangkan sayap-sayap ini untuk kita duduk di atasnya. Cuma pada malam ni kita tidak dapat melihat malaikat. Kalau kita dapat melihat malaikat, mungkin kita tidak ada di dalam majlis ini. Bukan kerana kita takut pada malaikat, tapi bilangan malaikat jauh lebih banyak daripada bilangan manusia. Walaupun kita tidak dapat melihat malaikat, malaikat sentiasa bersama-sama dengan kita. Di kiri kanan kita ada malaikat yang sentiasa mencatatkan segala amal-amal kebaikan kita, termasuk juga perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, sama ada secara sengaja atau secara tak sengaja. Semoga kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini, maka dia dapat memberikan kepahaman kepada kita tentang ilmu yang terdapat dalam Islam ni. Kerana pada hari ini ada di kalangan umat Islam, disebabkan mereka tidak menguasai ilmu dalam Islam ni, maka sudah ada di kalangan orang Islam mengatakan bahawa semua agama itu adalah sama, iaitu Islam itu kononnya sama dengan agama Kristian, sama dengan agama Hindu, sama dengan agama Buddha, sama juga dengan agama-agama lain. Di antara asas dan juga alasan mereka ialah bahawa semua agama itu menganjurkan kebaikan. Yang kedua pula, mereka mengatakan bahawa iaitu Christianity is a way of life, iaitu Kristian adalah satu cara hidup. Di kalangan penganut agama Hindu, mereka juga mengatakan Hinduism is a way of life. Di kalangan orang-orang Cina, mereka juga mengatakan Amitabha is a way of life. Dan Islam itu sendiri pun merupakan satu cara hidup yang lengkap dan juga syumur. Jadi mereka meletakkan Islam itu sama dengan agama yang lain, sedangkan cara hidup dalam Islam ni tak sama dengan cara hidup yang terdapat dalam agama-agama lain. Di dalam agama-agama lain, mereka hanya tertumpu pada dua perkara. Yang pertama ialah sama ada boleh buat ataupun tak boleh buat, elok dibuat ataupun tak boleh dibuat. Tetapi dalam Islam sebagai satu cara hidup, iaitu kita sebagai orang Islam ni, setiap perkara yang kita lakukan bukan setakat boleh buat ataupun tak boleh buat, elok dibuat ataupun tak boleh dibuat, tapi kita juga tertakluk kepada hukum halal dan juga haram. Bermakna ada persoalan hukum halal dan juga haram. Yang dimaksudkan sebagai haram itu bukan setakat tak boleh buat, tak boleh terlibat sama, tak boleh makan. Yang dimaksudkan sebagai haram dalam Islam ni ialah kalau kita buat kita berdosa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Dan dalam agama lain tak ada konsep dosa pahala, dan itu membezakan Islam daripada agama-agama lain. Yang kedua pula, kita sebagai orang Islam ni, setiap perkara yang kita lakukan sebagai seorang Muslim, terutamanya dalam bab yang berkaitan dengan ibadah, tertakluk kepada sama ada sah ataupun tak sah. Tapi apa yang kita fahami tentang sah tuan-tuan, yang kita ingat sah ialah sah nikah saja tuan-tuan. Sedangkan sah dengan tak sah ni meliputi seluruh ruang aspek kehidupan kita yang kita lakukan, terutamanya dalam bab yang berkaitan dengan solat. Ada solat yang sah, ada solat yang tidak sah. Ada wuduk yang sah, ada wuduk yang tidak sah. Ada mandi wajib yang sah, ada mandi yang wajib tak sah. Ada puasa yang sah, juga ada puasa yang tak sah. Yang dikatakan sebagai sah itu tertakluk kepada dua syarat. Yang pertama sekali, mesti cukup rukun. Kalau ibadah yang kita buat itu tak cukup rukun, bermakna seluruh ibadah itu jadi tak sah. Allah tak terima kita punya ibadah. Contohnya dalam solat. Dalam solat ada 13 rukun, dan kalau kita tak buat salah satu daripada rukun dalam solat, seluruh ibadah solat itu jadi tak sah. Yang kedua pula puasa. Puasa ada 2 rukun. Sebab itulah kalau kita tak buat salah satu daripada rukun dalam puasa, seluruh puasa itu jadi tak sah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Itu yang pertama. Yang kedua pula, nak pastikan ibadah yang kita buat itu sah atau tak sah ni, ialah dia tertakluk juga kepada dia mesti penuhi syarat mengikut syariat Islam. Kalau dia tak ikut syariat Islam ni, bermakna ibadah itu jadi tak sah. Contohnya solat, walaupun kita ikut semua 13 rukun, tetapi kalau kita bersolat dalam keadaan tak tutup aurat, solat kita jadi tak sah. Ataupun kita bersolat dalam keadaan telanjang bulat, kita bersolat bercampurnya lelaki dan juga perempuan, ataupun kita bersolat dengan berimamkan wanita. Wanita hanya boleh jadi imam kepada wanita, wanita tak boleh jadi imam kepada lelaki. Itu syariat Islam.
Begitu juga kalau kita bersolat dalam keadaan masih lagi mempunyai hadas besar, bermakna solat kita jadi tak sah. Ataupun kita bersolat dalam keadaan baju kita terkena dengan najis, bermakna solat itu jadi tak sah. Itu bezanya antara Islam dengan agama-agama lain. Dan satu lagi perkara yang bezakan Islam tu daripada agama lain, ialah Islam itu lengkap dan juga cukup sempurna, iaitu Islam mempunyai prinsip akidah yang cukup jelas. Bila sebut tentang akidah ni, akidah ada kaitan dengan itikad. Dan itikad kita sebagai orang Islam ni, maksudnya pegangan kita, keyakinan kita sebagai seorang Muslim tak boleh sama dengan penganut agama Kristian, Hindu, Buddha dan juga sebagainya. Yang dimaksudkan sebagai itikad ini ialah kalau di kalangan orang Kristian, mereka percaya bahawa Tuhan itu mempunyai anak, Tuhan itu beranak. Sedangkan itikad kita sebagai orang Islam ni, Allah tidak beranak, Allah juga tidak diperanakkan. Dan Allah tak boleh kita samakan dengan manusia, tak boleh kita samakan dengan binatang, tak boleh kita samakan dengan pokok, tak boleh kita samakan dengan batu, tak boleh kita samakan dengan apa saja benda yang ada di dalam dunia ni. Allah juga tak boleh kita bandingkan dengan apa saja benda yang ada dalam alam semesta ni. Sebab itulah kita tak boleh melihat Allah, kita tak boleh menggambarkan Allah, kita tak boleh buat berhala tentang Allah, kita tak boleh buat patung tentang Allah, kita tak boleh buat lukisan tentang Allah, kita tak boleh imajinasikan tentang Allah. Termasuk dalam perkara yang berkaitan etikad ini, kita sebagai orang Islam ni tak boleh ambil sifat-sifat yang ada pada Allah. Contohnya di antara sifat yang ada pada Allah yang kita tak boleh nak ambil, tapi yang selalunya kita ambil ialah sifat sombong, tuan-tuan. Sombong ini bukan sifat manusia. Sombong itu khusus untuk Allah, tuan-tuan. Namun begitu kita kadang-kadang bersifat sombong. Sombong sesama manusia, sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan harta benda kita, sombong dengan pangkat kita, sombong dengan ilmu kita, sombong dengan jawatan kita, sombong dengan kekuasaan kita. Sedangkan semua itu hanya bersifat sementara waktu, di mana Allah boleh tarik balik pada bila-bila masa. Itu sombong antara manusia dengan manusia. Sombong kita dengan Allah pula ialah apabila Allah berikan kita sedikit kesenangan, Allah berikan kita sedikit kemudahan, Allah berikan kita sedikit kemewahan, kita tak bersyukur kepada Allah. Bermakna kita sombong dengan Allah. Itu prinsip akidah yang terdapat Islam. Yang pertama berkaitan dengan itikad. Yang kedua pula, sebut tentang akidah ni, akidah ada kaitan dengan iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada akidah. Iman itu bukan sekadar yakin dalam hati, iman kena dilapaskan melalui lidah, iman kena kita tunjukkan melalui perbuatan. Kalau sekadar yakin dalam hati tapi kita tak buat apa yang kita yakini, di mana letaknya iman kita sebagai seorang beragama Islam? Ataupun kita yakin dalam hati tetapi kita tak lapas dan kita tak buat, jadi bermakna tidak ada iman. Ataupun kita buat tapi tak yakin dalam hati, itu juga tidak ada iman. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, bila kita sebut tentang akidah ni, akidah ada kaitan dengan tauhid, iaitu hanya menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, iaitu Allah yang Maha Esa. Dan itulah yang membezakan Islam daripada agama-agama lain, dan itu yang membuatkan saya terdorong untuk pelak agama Islam. Cuma setiap kali saya diperkenalkan oleh pengurus majlis, saya merasa sedikit gusar. Sebab ada di antara pengurus majlis, dia tak panggil saya Anwar Singh, tapi dia terpanggil saya Anwar Zin, iaitu penyanyi yang juga merupakan adik pada Zain Azin. Dan mungkin ada di antara tertanya pasal apa saya masih mengekalkan nama asal saya, sedangkan saya dah 15 tahun pelak agama Islam. Saya mengekalkan nama asal saya, yang pertama sekali ialah kerana sewaktu saya nak pelak agama Islam, saya mendapat tentangan cukup kuat daripada keluarga saya. Dan pasal apa keluarga saya menentang saya pelak agama Islam? Bukan kerana mereka tak suka pada Islam, bukan juga disebabkan kerana mereka benci pada Islam, bukan juga disebabkan mereka tolak Islam, bukan juga kerana mereka anti agama Islam, tapi disebabkan mereka tak faham tentang agama Islam. Bila tak faham, maka akan timbulnya salah faham, dan daripada salah faham itulah datangnya prejudis terhadap agama Islam, dan daripada prejudis itulah maka datangnya ketakutan terhadap agama Islam. Jadi keluarga saya takut apabila saya masuk agama Islam, maka hubungan saya dengan keluarga akan terputus. Sedangkan Islam tidak pernah putuskan hubungan antara anak dengan keluarga dia. Yang kedua pula, yang keluarga saya takut, dia takut apabila saya masuk Islam, saya akan jadi Melayu, tuan-tuan. Sedangkan saya tak boleh jadi Melayu. Dan Allah jadikan saya Cina, saya akan mati sebagai seorang Cina, tapi Cina yang beragama Islam, Cina Muslim, insya-Allah. Tapi bukan Cina kafir, tuan-tuan. Cina kafir itu lain. Jadi yang ketiga pula, keluarga saya menentang ni ialah dia takut apabila saya masuk agama Islam, bahawa saya akan hilang identiti saya, bermakna saya akan buang budaya saya.
Saya tak boleh lagi beramal dengan budaya saya yang saya warisi daripada saya kecil. Jadi benda-benda itu yang buatkan mereka takut. Sebab itulah perempuannya sama sekalian. Jadi kita sebagai orang Islam ni, bermakna kita kena contohi perjuangan Nabi, iaitu bagaimana Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Nabi bukannya melarikan diri, tapi di kalangan orientalis barat, mereka kata Nabi melarikan diri daripada Mekah, nak tunjukkan betapa Nabi itu seorang yang tidak bertanggungjawab, Nabi itu seorang yang pengecut. Nabi tinggalkan sahabat-sahabatnya dekat kota Mekah, berdepan dengan ancaman daripada pihak musuh. Padahal Nabi itu berhijrah. Hijrah itu dilakukan dengan penuh perancangan. Hijrah itu mendapat bimbingan dan juga petunjuk daripada Allah. Sebab itulah hijrah itu ternyata berjaya di dalam menyebarkan agama Islam. Sebab itulah perempuannya sama sekalian. Dan kalau dia tengok cara Nabi sebarkan Islam itu cukup cantik. Dan insya Allah kalau kita ikut cara Nabi itu, Islam itu akan dapat diterima oleh orang bukan Islam, tak kira penganut Buddha, Hindu, Kristian, Bahai dan juga sebagainya. Yang pertama sekali kita tengok cara Nabi buat. Bila Nabi sampai dekat Madinah itu, perkara pertama yang Nabi buat ialah Nabi buat masjid. Nak tunjukkan betapa pentingnya institusi masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid sebagai pusat penyatuan kepada umat Islam, masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat tarbiyah, masjid pusat menyelesaikan masalah, masjid sebagai pusat menyampaikan risalah Islamiah. Bermakna semuanya tertumpu dekat masjid. Lepas itu, yang kedua pula, Nabi mewujudkan persaudaraan di kalangan umat Islam. Dia digunakan perkataan ni, persaudaraan. Bermakna setiap daripada kita ni berkongsi satu akidah sama, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita menyembah Tuhan yang satu, kita beragama Islam, kita semua adalah bersaudara. Sebab itulah apabila kita berkumpul dalam satu majlis yang berkaitan dengan majlis keilmuan Islam, tidak ada lagi istilah Melayu, Cina, India, Arab dan juga sebagainya. Yang ada di dalam masjid surau, yang ada dalam majlis ilmu ialah umat Islam terbuat. Sebab perkataan yang terakhir keluar daripada mulut Nabi, Nabi sebut umati, umati, umati. Maksudnya umatku, umatku, umatku. Nabi tak pernah sebut bangsaku, bangsaku, bangsaku. Sebab itulah kita diminta memperjuangkan umat, bukannya memperjuangkan bangsa. Kalau kita perjuangkan bangsa, akan berlaku pecah belah dalam masyarakat Islam. Kalau kita memperjuangkan umat, insya-Allah masyarakat Islam akan menjadi kuat, kita akan kembali utuh, kita akan menjadi contoh teladan yang terbaik kepada masyarakat yang lain. Jadi perempuannya sama sekalian, walaupun Islam tak bagi kita memperjuangkan bangsa, tapi tak salah kita cinta pada bangsa, tak salah kita kasih pada keturunan kita, tak salah kita sayang pada salah sila kita. Sebab memperjuangkan bangsa dengan cinta pada bangsa, dua perkara yang tak sama terbuat. Tapi disebabkan kita tak faham, itu yang kadang-kadang bila kita perjuangkan satu bangsa, kita abaikan bangsa yang lain. Walaupun orang itu beragama sama dengan kita, satu akidah dengan kita. Jadi perempuannya sama sekalian, jadi kita wujudkan persaudaraan. InsyaAllah perjuangan Islam tu akan berjaya. Yang ketiga pula Nabi buat, Nabi wujudkan persepahaman. Persepahaman dengan orang-orang bukan Islam. Bermakna itu boleh kita menjalinkan persepahaman dengan orang bukan Islam. Sebab tujuannya kita nak mendekati mereka, kita nak berdakwah kepada mereka. Kalau kita jadikan semua orang kafir tu, kalau kita jadikan semua orang bukan Islam tu sebagai musuh kita, bagaimana kita nak sampaikan Islam kepada mereka? Dan istilah kafir pun ada macam-macam kategori dia. Kafir ni ada berbagai jenis. Kita ada kafir jali. Kafir jali itu maksudnya orang itu jadi kafir disebabkan oleh kejahilan. Oleh kerana dia jahil, wajib kita kena menyampaikan Islam kepada dia. Yang kedua pula ialah kafir inadi. Kafir inadi itu maksudnya orang itu jadi kafir kerana dia tak mau beriman kepada Allah. Jadi perempuan yang sekalian, kita bagi peluang untuk berinjak masuk. Pandai-pandailah. Duduk atas stage pun dipersilakan, tak ada masalah. Kita buat style kuliah, di depannya ada ruang kosong untuk kita duduk. Tidak ada masalah. Minta kalau boleh kita berteduh dulu. Tapi tak apa, hujan ini pada musim ini adalah satu perkara biasa. Kalau dia tak hujan, luar biasa. Okey, kita minta cari tempat untuk berlindung sekejap. InsyaAllah hujannya akan turun dan juga akan berhenti. Ada lagi, depan. Kita minta depan. Depan sikit, tak apa.
Kita minta boleh ada ruang lagi, ruang sini. Jangan takut, ahli panel ini semua sihat-sihat, tak ada H1N1 tuan-tuan. Boleh duduk depan tu. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang penting, jadi kafir pun ada beberapa jenis kafir. Yang satu kafir jali, satu panggil sebagai kafir inadi. Kafir inadi itu orang itu jadi kafir kerana tak mau beriman kepada Allah. Contohnya hilang tatuk kekuasaan dia, hilang pangkat dia, hilang pengikut-pengikut dia. Macam Fir'aun. Fir'aun ni dia termasuk juga dalam golongan kafir inadi. Ada lagi satu golongan kafir yang kita sebut sebagai kufur hukmi, iaitu orang itu jadi kafir disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dia, iaitu perbuatan menghina masjid, perbuatan merosakkan masjid, perbuatan yang merosakkan Quran, melakukan benda tak senonoh pada Quran, itu boleh jatuh kafir. Dan ada lagi dua jenis golongan kafir yang hanya akan wujud apabila ada negara Islam, ialah kafir harbi dengan kafir zimmi. Sebab itulah kafir ni ada banyak jenis. Bermakna ni ada jenis-jenis kafir yang kita kena dampingi, kena kita buat dakwah kepada dia. Jadi insya-Allah kalau ini kita dapat lakukan, kita ikut cara mana yang Nabi buat, bahawa Islam tu dapat kita sampaikan, akan berlakunya perubahan, penghijrahan dari segi akidah di kalangan orang bukan Islam, daripada akidah bukan Islam kepada akidah Islamiah, sebagaimana yang kita perjuangkan selama ini. Jadi saya rasa cukup sekadar ini, dan saya nak serahkan balik kepada tuan penghulu majlis untuk soalan yang seterusnya. Dipersilakan. Wassalamualaikum.